Dah keluar belum rekod? Aku rasa dah. Ada tu. Dia tengah nampak. Okey, dah record dah. Okay, mantap. Okay, ini basic lah. Kalau orang kata ni, chart ada 3. Chart ada 3 jenis. First, line chart. Ini line. Yang kedua pula, bar. Yang ketiga ni pula, yang biasa kita tengok, candlestick. Okay, line chart tu yang line lah. Yang korang boleh tengok dia line. Kalau bar tu, itu nanti lah boleh tunjuk. Candlestick, bentuk dia macam ni tu. Okay, ini. Kalau aku cakap candlestick, inilah. Ya, aku tunjuk korang kat trading view. Okay. Serabut lah. Sekejap Apa dah tutup dulu semua. Ini candlestick. Biasanya yang paling famousnya candlestick. Lepas tu ini yang line chart. Aku ajar korang ni lain dari buku teks lah, lain dari bab. Tapi kalau cara nak analisis macam ni. Ini pula bar. Kalau mana benda? Ni candlestick. Kalau korang pernah tengok pernah faham pernah dengar yang puan kata support and resistance. Ini pernah puan sebut hari tu. Support, resistance. Okay, kalau dalam chart pula, biar aku tunjuk korang dalam contoh dalam line chart lah. Atas ni resistance. Bawah ni support. Ini yang puan kata resistance dan support. Kalau price tu gerak dari bawah sini nak ke atas, dah sampai di kawasan resistance ni, dah sampai ke kawasan resistance, price akan pantul ke bawah. Dah sampai di kawasan support ni, price akan pantul ke atas. Macam tu lah, pergerakan price akan bergerak secara zigzag. Ni basic. Tapi kalau kalau price tu, ini price, kalau dia pecahkan resistance ni, dah pecah, maksudnya sini kita punya harga, line kita, line resistance. Kalau harga ni dah dipecahkan, kita tunggu harga tu pullback. Ini kita panggil sebagai pullback. Maksudnya kita tunggu dia datang semula dalam kawasan resistance ni. Jadi kalau dah datang pullback, dia akan terbang semula. Jadi resistance ni, kalau bahagian bawah kita panggil support. Jadi resistance kita panggil sebagai resistance become support. Ini basic lah. Sebab nanti aku tunjuk kenapa sebab. Kalau macam ke bawah ni pun sama ke? Kalau price kat bawah ni dipecahkan, kita tunggu price pullback kat sini. Sini lah untuk kita jual atau beli. Tapi kalau dalam konsep saham, kalau price dah break resistance, kita buy lah. Contoh kalau kita dah buy kat sini, lepas tu price dah break kita punya resistance, kita buy lagi lah. Contoh sini 100 unit. Lepas tu price dah break kita punya resistance, sampai sini kita buy lagi 100 unit. Kalau price dah break kita punya support, ini kita sell lah. Kita ambil kita punya untung. Okay, ini basic. Puan tak sebut tau benda ni, tapi aku saja sebut. Kalau dalam konsep pula, okay, resistance dan support ni aku guna sebagai trend. Trend kita, puan sebut ada dua. Puan sebut trend ada dua. Satu, bullish. Satu, bearish. Ini bagi puan ada dua. Tapi kalau aku, trend ada 3.
Satu lagi sideways. Ni pun Puan tak mention ke. Bullish ni apa? Bullish ni pergerakan dari atas, dari bawah ke atas. Maksudnya pergerakan menaik. Ini kita panggil bullish. Ingat dia, haiwan bull. Yang haiwan bull tu yang ada menanduk tu. Ini pula bearish. Harga dari Kerbau, atas ke bawah. Apa? Kerbau. 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 Lembu jantan dik, lembu jantan. Bear. Dan ketiga ni pula sideways. Sideways ni pergerakan tak naik tak turun tapi dia static kat situ je. Dia tak naik tak turun, dia situ-situ je. Okay. Kalau dalam konsep ni pula Puan nak 5 indikator. 5 indikator. Tapi kalau kita tengok indikator, signal yang indikator bagi bukan 100% tau, bukan 100% signal tu. Contoh semua signal kat buy, kat oversold tu semua, itu bukan 100%. Maksudnya boleh jadi indikator ni cidukkan kita. Indikator ni boleh cidukkan kita. Kalau dah indikator dah cidukkan kita, contoh kita dah beli top glove, time kita dah beli, rugi. Contohlah rugi RM10. Okay, lepas tu kita hold, jatuh lagi. Kita hold lagi, jatuh lagi. Sampailah Puan minta kita punya report. Di situ aku rasa dah buang masa. So, first Puan nak SMA, simple moving average. Kalau korang cari simple moving average memang tak jumpa. Jadi korang search lah moving average. Korang search moving average, itulah simple moving average. Kedua pula, Puan nak apa? Bollinger Band. Okay, ketiga Puan nak apa? RSI. Keempat MACD. Kelima Puan nak apa? Stochastic. Okay. Moving average, bentuk dia line macam ni je. Sekejap moving average dia line dia macam ni je. Dia line macam tu. Tapi kalau price tu, ini. Kalau yang candlestick ni, yang ini candlestick ni ada di atas dekat atas sini. Atas, maksudnya candlestick di atas moving average. Maksudnya pergerakan sekarang tengah bullish. Tapi kalau candlesticknya ada di bawah SMA ni, moving average ni, pergerakan sekarang tengah bearish. Itu dia punya signal. Signal kalau dia di atas line moving average tu, pergerakan tengah bullish. Tapi kalau pergerakan tu macam ni, moving average dia bentuk macam ni, candlestick dia ada di situ kat sini je, tak naik tak turun, ini sideways. Maksudnya line tu ada di antara chart. Okay, Bollinger Band ni pula, Bollinger Band dia terbagi pada dua. Satu, dua, kat tengah-tengah dia ada line. Macam ni. Ini pun sama, kita tentukan trend juga. Kalau, macam mana nak zoom? Kalau price tu ada dekat atas sini, maksudnya pergerakan, ini terbagi dua. Satu, upper Bollinger Band. Bawah ni pula lower Bollinger Band. Nanti aku tunjuk korang. Okay, kalau price tu ada dekat atas sini, pergerakan sekarang tengah bullish. Kalau dah bullish, kita tunggu masa untuk dia jatuh. Ini untuk kita jual lah. Tapi kalau pergerakan tu, price tu ada di bawah lower,
ada di lower Bollinger Band, kita tunggu masa untuk buy. Maksudnya kalau di sini kita buy, untung, dah sampai dekat apa ni, kita jual. Untung kita ambil. RSI ni pula, RSI dia mana ada macam ni. Sini ada 70, sini 30. Kalau line RSI tu ada dekat tengah-tengah, ini kita panggil sebagai neutral. Sini kita panggil sebagai neutral. Kalau atas 70 overbought, bawah 30 kita panggil sebagai oversold. Okey, kalau price tu ada di tengah-tengah sini, price masih neutral. Ini RSI RSI. Kalau price kat tengah-tengah masih neutral. Tapi kalau price tu dah sampai dekat overbought, maksudnya dah terlebih beli, bila masa je boleh jatuh. Lepas tu bila jatuh jangan main-main kat sini. Sampai dekat oversold, time kita untuk buy. Kita tunggu sini. Lepas tu dia main-main kat sini. Bila price dia sampai overbought ni, kita jual. Kita ambil untung. Okay. Plin, apa nak tanya? Apa? Dah. Cik Mi dulu. Okay. Kan bila kita dah overbought ni kan kat neutral kan? Kan dah bawah line daripada overbought ni. Okay, kalau kita sell, ada apa-apa jadi tak? Rugi atau kita rugi ataupun memang kita tak patut sell? Maksudnya kalau kau dah beli lepas tu dekat overbought ni. Okay, lepas tu trend tu kan menurun kan? Okay, kau dah masuk neutral, dia main. Lepas tu kau rasa macam tak confident, macam takut rugi. Lepas tu kau tersil. Adakah tu satu jalan yang tak baik ataupun maksudnya yang terbaik? Kau sell dekat overbought ke dekat neutral? Dia dekat neutral. Dekat neutral. Tapi kalau dekat, contohlah kalau kau tengah rugi kan. Maksud kau tertekan. Kalau kau tertekan, tak ada apa jadi. Rugi lah kau. Tapi kalau korang tengah rugi, terbeli dekat neutral ni. Maksud korang tengah rugi, hold je lah. Hold sampai untung. Tak kisah, baru minggu pun hold lah. Sampai puan minta kita punya report lah. Korang hold je lah. Yang penting berapa hari bulan? 15 hari bulan 6 tu korang dah close. Tu je lah. Okay, sekarang ni pula ada bentuk MACD. Apa? Aku tanya, kita kena beli dekat overbought ke neutral? Kalau kita nak beli kat mana? Sekejap aku ulang. Kalau price dekat sini, dekat overbought neutral ni, kita biarkan dulu, kita letak tepi dulu. Tapi kalau price dah sampai dekat oversold ni, sini baru kita beli. Bawah dari 30 baru kita buy. Sini baru kita keluarkan untung, baru kita sell. Dapat? Okay, maksudnya dekat overbought tu baru kita jual lah kan? Baru kita ambil untung. Masih. Dengan MACD ni pula, dia bentuknya macam mana aku nak lukis dia macam ni lah. Dia ada line-line macam ni. Lepas tu dia akan bertukar jadi merah macam ni. Ini MACD. Lepas tu dia ada line lah. Line dia kat bawah ni ke atas ni macam tu lah. Tapi kalau dah keluar warna merah ni, kalau warna merah ni dah apa tak nak kau. Lepas tu warna merah ni keluar, ini pun dikira sebagai bearish. Dia tengah menurun. Kalau warna hijau ni keluar, dia tengah bullish. Itu je. Ini sama gak? Ini simple lah MACD ni. Stokastik ni pun sama gak macam RSI. Tapi stokastik ni dia ada kelainan dia sikit. Dia macam ni gak. Sini 70, 30. RSI ni dia ada satu line je. Tapi kalau dekat stokastik ni,
Sini atas 70 pun kita bagi sebagai overbought. Sini pun neutral. Sini oversold. Okay. Tapi dekat stokastik ni dia ada dua line. Dia ada dua line. Kalau price tu dah sampai dekat oversold macam biasa, kita buy. Tapi bukan dia dah sampai terus kita buy. No. Dia sampai dekat sini, pastikan line dua dia tu bersilang. Dah bersilang, kalau dah signal macam ni, signal bersilang dekat oversold, okay, baru kita buy. Ini dia punya stokastik. Kelainan dia sikit, line dia, dua line kena bersilang. Sama juga kalau macam dekat overbought ni. Dah sampai dekat overbought, line dia kena bersilang. Dah bersilang baru kita sell. Itu kegunaan indikator. Tapi korang kena tengok kekuatan dia belah mana. Contoh dekat moving average. Moving average tunjuk nak bearish. Okay. Kita nak beli. Kalau kita nak beli, kita tengok dulu moving average dia ada kat mana. Kalau price dia di bawah moving average, okay, sekarang masa kita untuk buy. Tapi belum buy dulu. Kita ada satu. Maksud kita ada satu reason. Apa reason kita? Moving average ada di atas, SMA kita ada di atas price. Price masa. Current price. Current price ada dekat mana? Current price candlestick yang terakhir. Candlestick yang terakhir tu lah current price. Price masa. Okay. Lepas tu korang tengok pula Bollinger Band dia. Korang tengok price dia ada dekat mana? Ada di upper atau di lower. Kalau price dia ada di lower moving, ni Bollinger Band ni. Okay. Dah dua reason untuk kita buy. Sekarang ada tiga pula. Okay, kita tengok RSI. RSI dekat mana? Kalau RSI dekat neutral, kalau price dia dekat neutral, itu kita letak tepi dulu. Kita check ke MACD. MACD dia tengok bahagian merah ni. Keluar warna merah macam ni. Yang latest. Okay. Dah ada reason lagi. Reason ketiga untuk kita buy. Satu. Lepas tu tengok stokastik. Dah oversold. Dah oversold. Line pula dah bersilang. Okay. Ada satu reason. Jadi sekarang korang ada 4 reason untuk buy. Lawan satu reason. Lawan satu reason neutral. Atau sideways. Jadi kekuatan sebelah buy. Jadi time tu lah korang buy. Jadi macam aku cakap, biarpun korang dah ada 4 buy ataupun 5 buy sekalipun, tak semestinya dia akan 100%. Dia mungkin akan cidurkan korang. Macam tu lah market. Kalau dah cidurkan korang, korang hold je. Mungkin dia turun dalam sehari 2 hari ke. Lepas tu naik. Kalau dalam ni pula, candlestick, korang tengok korang sebelah mana. Kalau korang bahagian scalping susah follow ni, korang tengok korang bahagian mana. Sama ada korang intraday atau swinger. Swinger trader kalau dalam saham ni. Okay, kalau aku punya kumpulan kedua, itu orang lebih pada intraday. Tapi kalau korang swinger, korang hold satu pair ataupun satu instrumen tu, contoh top glove, korang hold dia selama seminggu. Seminggu atau lebih. Kalau ini genap 24 jam, korang close. Macam mana? Okay. Macam mana korang tahu? Dia ada time frame. Tip tu ada time frame. Tapi first 1 month. Macam mana ajak 1 month? Lupa dah aku. 1 month. NTH. TH. Lepas tu 1 week. 1 day. Ini time frame Time frame. Nanti aku tunjuk apa kegunaan time frame ni. 1 day. Lepas 1 day ada 4 hours. Silap.
Lepas tu 1 hours. Lepas tu apa? 30 minutes. 30 minutes, 15 minit, 5 minit dengan 1 minit. Okay, apa kegunaan satu ni kan? Okay, 1 month ni, 1 month, ya aku conteng. Okay, kalau 1 month, pergerakan satu ni, satu candle ni kalau 1 month, bersamaan 1 bulan. Jadi genap 30 hari, candle ni akan tutup. Akan tutup jadi macam ni. Genap 30 hari, candle akan tutup. Tapi kalau 1 week, 1 week, dia akan buka dari Isnin dan candle ni akan tutup hari Jumaat. Kalau 1 day, 24 jam dari market buka dalam pukul 10 pagi sampai 5 petang. 5 ke 4 petang. Ini 1 day. Kalau 4 jam, setiap 4 jam candle tutup. Candle ni tutup setiap 4 jam. Kalau 1 hour, dia candle ni akan tutup 1 jam. Macam tu lah seterusnya 30 minit, 15 minit. Sebab tu kalau korang tengok dekat 1 month, dia oversold. Contohlah, kalau korang tengok dekat 1 month, dia overbought. Tapi kalau korang turun dekat 1 week, dia overbought gak. Lepas tu bila korang turun dah 1 day, dia oversold. Itulah kegunaan time frame. Sebab 1 month ni dah lama. Dia lama lagi. Dah siap. Jadi 1 day ni, situlah proses dia untuk, orang kata proses untuk melengkapkan 1 month. 1 minit ni untuk lengkapkan 5 minit. 5 minit nak lengkapkan 15 minit. Macam tu lah. 15 lengkapkan 30, 1 jam. 1 jam 40 dan 4 jam untuk lengkapkan 1 jam. Macam tu lah seterusnya sampai 1 month. Pas 1 month ada lagi 1 year. Itu pula setahun baru tutup. Tapi kalau kita untuk projek ni, aku sayang korang guna ni lah. Start dari 1 day sampai 1 hours. 30 minutes ni kecil sangat. Okay, tengok korang kat chart . Okay, ni lah candlestick. Ni aku buka kat Allah. Mana ni? Berlin. Tanya, dia kan minta analisis kan. Analisis tu dia minta apa sebenarnya? Contohnya macam kalau kita buat folio masa sekolah dulu kan dia nak pengenalan. Pengenalan tu tahulah masa tajuk apa semua. Lepas tu isi-isi dia. Analisis dia apa benda sebenar-benarnya? Kita sebenarnya nak analisis di mana kita nak beli, di mana kita nak jual. Itu je. Oh kan dia nanti dia tanyalah kita nak jual kat mana, kita nak beli kat mana, kena tulis dalam report tu lah. Kalau report tu aku tak tahu. Tugas aku dengan Riz, itu tugas Riz lah. Aku bagi tahu sebab apa dia jatuh, sebab apa dia naik. Itu je. Bagian aku analisis. Kena tahu sebab ke? Sebab tu aku bagi tunjukkan. Macam mana? Macam nak tahu sebab? Tak, aku tak faham. Kenapa? Okay, kita dah analisis. Lepas tu kita nak explain kat Puan ke pun? Macam mana yang aku tak faham? Kita kena contohlah. Kau bagi contoh. Macam mana kita nak tahu sebab? Okey, kejap. Ini chart sebenar korang tengok ni. Aku tunjuk. Tadi tu teori je. Okey. Okey, sebelah kanan ni ada harga kan? Mantap. Mr. DIY ni dia tutup sekarang dekat RM3.90. Okey, harga tertinggi dia sebelum ni ada dekat RM4.10. Sekarang dia jatuh dekat RM3.90. Korang tahu kenapa dia jatuh? Kenapa mesti DIY jatuh? Korang tengok kat chart ni. Korang tahu kenapa? Masih korang tak tahu kan? Okay, first kita tengok moving average. Kalau moving average. Macam aku tadi sekarang cakap tadi, moving average dia dekat mana? Atas price, contohlah aku tutup ni. Aku tutup, nak nampak korang aku tutup bar ni. Okay. Maksudnya aku hilangkan. Contoh kita flashback lah.
Ini aku padam chat yang semasa. Okey. Ini contohlah sekarang kita di 1 Jun. 1 Jun pukul 9 pagi. Okey. Korang tengoklah harga semasa sekarang ada di mana? Di atas SMA atau di bawah SMA? Ini line biru ni SMA. Bawah. Dia dekat mana? Ni. Current price ini. Yang latest. Candlestick yang merah dengan yang biru tu kan? aku memang merah biru, tapi candlestick yang last inilah current price. Inilah harga semasa. Ini dah pas dah, ini dah history, dah pas. Ini pun dah pas. Maksudnya dah history dah lepas. Sekarang kita tengok yang latest ni je. Okay, dia ada kat mana? Candle tu ada dekat mana? Atas atau di bawah? Ini line kita ada dekat bawah. Atas. Dia dekat atas. Dekat atas. Okay. Sekarang dia dekat atas. Lepas tu kita tengok Bollinger Band. Okay, Bollinger Band macam yang aku cakap tadi. Ni line merah ni titik tengah dia. Apa ni line tengah dia. Macam aku cakap tadi, Bollinger Band terbagi pada dua. Satu upper. Satu lower. Okay. Kalau macam ni sekarang current price dia ada di mana? Upper atau lower? Line dia, sekejap Line dia, line merah dia. Titik tengah dia kat line merah ni. Line upper. Tengah. Okay. Dia dekat upper. Okay. Sekarang dia dekat upper. Sekarang kita buka pula RSI. Okay, RSI dia dekat mana? Neutral kot. Betul, ini neutral. Sekarang MACD. MACD tunjuk apa? Dia tunjuk bullish atau bearish? Bullish. Betul, bullish. Lepas tu kita tengok dekat stochastic. Dekat stochastic, dia dekat bahagian mana dah ni? Dia baru lalu mana? Dia baru dekat atas kan? Dia dari atas lah. Langgar atas. First reason kita, dia dekat atas. Atas SMA. So, kita nampak untuk dia dekat sell lah. Okay, first reason kenapa kita nak sell? Sebab dia ada di atas moving average. Dah satu. Lepas tu dia dekat upper Bollinger Band. Dah satu. Lepas tu kita tengok kita punya MACD pun dah tunjuk bullish. Satu. Untuk kita sell Sell. Lepas tu price ni pula dekat stochastic. Dia baru je lalu dekat overbought. Overbought ni untuk kita sell. Dan sekarang dia nak on the way lagi oversold. Okay, oversold kita kat yang warna putih ni. Di sini neutral. Atas overbought. Ini oversold. Sama juga macam ni. RSI. Okay, sekarang kita dah ada 4 reason untuk kita sell. Betul ke? Tu kita tengok. Sekarang kita tengok. Kita sell dekat sini. Sebab tu aku kata, kalau kita dah sell, tadi kita sell dekat sini kan? Kita sell dekat sini kan? Yang ini. Yang doji punya candle ni. Betul, kita sell kat situ. Sebab tu aku kata, dia bukan 100% bila sell dia akan junam. Sebab tu dia akan nampak ni. Ada candle biru keluar ni. Sini yang nak cidukkan kita ni. Kalau macam ni, korang hold je, korang biar je. Lepas tu korang dah biar, dia jatuh lah. Cuma tunggu masa dia jatuh. Okay, sekarang pula, kalau macam ni, harga dia jatuh. Kalau ni tak apa lah. Kalau dah jatuh tak apa. Kita tunggu pula dia jatuh sampai. Cari contoh lain lah. Tadi ni. Aku nak cari contoh buy pula. Tak apa lah, line aku ke line korang tak kuat? Tak, memang macam tu. Apple memang macam tu. Aku dah kena lah. Bukan kau seorang. Kat iPhone aku okey je. Pelik. Alah, tak ada gambar tadi. Yang gambar ni kan. Maksudnya macam kalau yang last kali yang warna merah tu jatuh daripada line tu, maksudnya time tu kena
jual lah ke time tu kena beli? Kalau korang tengah untung, lepas tu price tengah tunjukkan signal untuk jual, korang jual lah. Tapi kalau dia dah tunjuk signal jual tapi korang masih rugi, korang hold je. Hold je lah. Okay, contoh lain. Kau punya apa pick yang semalam tu? Carex Correct beli. Lambatnya lah. Unify tak kuat sekarang. Dah okey. Standard memang macam tu. Aku pun kena macam tu. Okay. Contoh macam Sapik ni. Okay. Contoh macam Sapik punya ni. Carex. Alah, lupa pula nak padam ni. Ini kita flashback kat sini. Okay. Okay. Kita tengok dia punya last candle dia. Last candle ini ni yang kecil ni. Dia dekat mana sekarang? Dia di bawah SM moving average atau di bawah, di atas moving average? Korang tengok. Wow. Di bawah sebab line dia ada di atas. Mana line dia? Ini line dia. Biru ini, saya. Oh, biru. Okay. Ini biru ni moving average. Price ini price yang latest punya candlestick, itulah current price. Tak payah korang tengok ini tak payah. Ini tak payah. Semua ni tak payah. Belakang ni tak payah. Tengok yang last ni, yang latest tu je. Okay, ini moving average yang line biru ni. Dia sekarang dekat mana? Dekat bawah kan? Price dia ada di bawah line tu. Okay, sekarang korang tengok dekat Bollinger Band. Dia dekat upper Bollinger Band atau lower Bollinger Band? Dia dekat mana sekarang? Dia Tengok yang mana? Nanti merah tu. Line merah tu, line tengah upper dengan lower Bollinger Band. Jadi kalau ini line merah, atas ni upper, bawah ni lower. Ini titik tengah dia. Line merah titik tengah dia. Jadi sekarang dia lower. Okay, sekarang korang ada dua reason untuk buy. Sekarang korang tengok RSI. RSI dekat mana dah? Ini neutral. Sini overbought, sini oversold. Okay. Dia oversold lah. Dah masuk dah kan? Sekarang korang ada 3 reason untuk buy. Okay, sekarang tengok MACD dia. MACD dia tunjuk apa sekarang ni? Dia tunjuk bearish atau bullish? Ni bullish kan? Kena lagi bullish. Ni atas kan? Tunjuk apa ni? Kalau dari bawah ke atas. Bawah apa? Bearish atau bullish? Merah bearish ke bullish? Bullish belah atas kan? Bullish atas. Bearish bawah. Bearish bawah. Tapi trend dia menurun tapi dia macam nak naik, betul tak? Betul, ini bearish kan? Korang ada 4 reason lah. Okay, sekarang ni lagi stochastic last. Stochastic, dia sekarang dekat mana ni? Line dia dekat mana ni? Neutral, oversold atau overbought? Oversold. Sekarang korang ada 5 reason untuk buy. Okay. Tengok apa jadi. Kita buy dekat sini ya. Kita buy dekat harga 50 sen. Kita tengok kita beli dekat harga 50 sen. Macam tu lah. Lepas tu korang dah untung. Macam tu je. 56 sen, sekarang harga dia 57 sen. Korang dah naik 1 sen. Okay, lepas tu kan kita buat analisis kan. Lepas tu kan kena bagi reason. Kenapa dia turun, kenapa dia naik. So reason tu kita nak tulis apa? Nak cakap pasal apa? Bearish dengan bullish tadi tu ke? Aku dah tunjuk tadi kan. SMA dia dekat mana? Bawah ke atas? Yang tu, yang line-line tu.
Itu lah yang tadi aku sebut tu lah reason dia. Ni Vin bagi contoh Oh. Vin yang contoh tu. Yang kau bagi hari tu. Ya. Itulah yang reason tadi aku sebut tu. Yang aku suruh Reason tu orang tahu tapi dia nak buat yang contoh kan kena taruh chat lepas tu bawah tu kena tulis Dia nak tahu tulis tu macam ni. Kalau tulis tu Betul korang tu, kena buat Cak. ayat lah. Nak menulis tu. Betul. Tunjuk je. Oh, maksudnya reason tu. Yes, macam mana? reason je. Nak tulis Yes, apa, yes. kenapa. Kalau Reason dia. korang tengok cara puan lah. So, aku bukan buat tu. Aku bagi tahu je macam yang aku sebut tadi tu. Itu aku bagi tahu grup aku. Mira dengan Riz yang buat ayat. Itu korang kena buat ayat lah. Macam mana explain je. Korang explain. Tak kisah korang explain macam mana. Tapi explain korang macam tu lah. SMA dia ada di atas price masa. Current price. Lepas tu dah bawa current price. This signal make this price make signal to buy, macam tu lah korang buat. Oh, maksudnya kita macam contohnya masa tu tengah oversold. Lepas tu kita bagi kita cakap lah this signal to buy this. Macam tu lah. Ada stokastik. Okay. Macam tu lah korang bagi tu macam stokastik ni bagi dekat korang untuk buy. Faham tak? Bagi signal untuk korang untuk Macam buy. Macam tu. Kita orang kan kena buat dua saham tu kan. Macam dua saham tu. Maksudnya alasan dia, reason dia sama jugalah. Kalau korang nak buat ayat yang sama pun boleh juga. Cuma reason silap aku tak semua kena ada satu atau dua je kan. Tapi kena ada, kita guna Banyak semua ni lah. Tapi seeloknya korang letak 3 reason lah. Seeloknya korang letak 3 reason jadi kuat berbanding 2 reason. Nanti kalau korang letak 2 reason, 3 reason pula tunjuk sell. Seeloknya korang letak 3 reason berbanding 2. Faham tak? Faham. Maksudnya yang yang neutral semua tu kita boleh letak dalam tu lah. Kita cakap kita beli time bila apa semua tu kena. Tapi kalau seeloknya kalau contohlah korang nak SMA dia dekat atas, lepas tu dia dekat lower Bollinger Band, lepas tu stokastik pula tunjuk oversold tapi RSI tunjuk neutral. Neutral tu korang ketepikan lah. Korang ambil yang signal kukuh. Macam tu je. Lepas tu korang kata korang explain lah kenapa macam tu. Korang buat ayat-ayat korang sendiri. Ni menunjukkan signal untuk buy. Macam tu. Okay, baik Encik. Terima kasih. Thank you. Kat mana lagi yang hari tu? Allahumma. Bukan Apa yang korang tak faham? Analisis kan dah. Lepas analisis kita kena buat apa? Kena buy dengan sell tu terus lah. Kalau dah signal untuk buy, korang buy lah. Lepas tu dia ada explanation, korang bagi tahu lah. Korang buy TH Plantation sebanyak 100 unit RM4.50 per share. Bersamaan berapa? 4,500 macam tu lah. Baik. Terima kasih. Tapi korang guna apa? Maksud kau guna apa? Korang analisis guna apa? Trading view. Trading view. Kalau basic korang ada 3 indikator je korang boleh keluarkan. Kalau Macam dapat sebulan tu free. Yang free tu bila nak tunjuk Pro baru korang boleh keluarkan 5 indikator macam ni. 5 indikator macam ni semua sekali. Tapi ni kena bayar $14. Tapi aku tahu tak ada orang pun yang guna TradingView kan sebelum ni. TradingView kata kalau first user dia bagi free trial sebulan. So kalau dari grup korang kena buat satu account Google, korang guna free trial. Lepas tu free trial ni satu account yang baru korang buat tu, korang bagilah 5 orang, 4 orang. Satu Kimi, satu Shu, satu Ain guna. So
satu akaun 5 orang stok yang ada dalam tu. Betul Lepas tak? tu korang buatlah macam ni. Satu wishlist, macam aku wishlist ni. Lepas tu aku letak sini projek DPD 363. Macam Mr. DIY Padi ni aku punya. Maxis KPJ ni Wani punya, macam tu lah. Aeon Samdabi ni Riz punya. Petronas Dagang Top Glove Mira punya. Macam tu lah. Kumpul dalam satu wishlist. So nanti korang boleh tengok-tengok lah. Maksudnya dalam satu akaun korang bahagilah. Dia free trial je, tak payah bayar apa-apa pun. Syuk guna akaun kau pula. Boleh aku gerak dulu. Akaun tu korang guna akaun Akaun yang apa? tak guna. Akaun untuk trading view. Trading view ke? Maksud aku buatlah akaun yang korang tak guna. Kalau akaun yang korang guna tu susah lah. Kita orang baru install. Baru 2 hari 3 hari macam tu. Tapi korang Baru boleh kak. bayar dekat ni lah. Senang cerita. Dia bukan bayar tapi korang kena connect dekat PayPal. Genap je PayPal. sebulan. PayPal. Genap je sebulan. Atau lepas je projek tu, korang batalkan korang punya subscription tu. Okey. Projek ni sampai week 14 je kan? Apa? Lagi 2 minggu je kan? 2 minggu. Tak sampai sebulan pun. 11. Yang kena hantar week 17 kan? sekarang. Korang kat mana sekarang ni? Sadaqallahul azim. Korang bayar. Maksudnya Safe side. Berapa? $14 $14 kan? $14, $14. $60 lah macam tu. $56. Bulan ke sebulan? Sebulan lah. Kita berapa orang Syuk? 5 orang $11.21 orang. 5. Tak bayar, $11.2. korang guna free trial tu. Berapa? 60? Korang guna free trial. RM12. Itu kalau nak bayar lah. Kalau nak bayar. Tapi kena ingat lah, kalau tak nanti tiba kena deduct duit. Siapa tak silap aku, sem depan kita ada investment tak kan? Lagi Aduh. mendalam dari ni kan? Ada. Lagilah kita guna lagi benda ni. So Siapa maknanya tahu free guna, trial. siapa tahu guna satu akaun korang bahagi. Kalau masing-masing guna akaun nanti rugi pula. So maknanya untuk SEM ni seorang yang lah guna. Lepas tu SEM depan orang lain pula macam tu. Boleh tak? Ya betul Cimi. Tak tahu. Okay. Syu? Tak macam yang kalau aku Ya. tengok KLSC screener, dia lari. Lepas tu kalau korang cari KLSC screener tu, kalau korang cari, korang nak analisis, contohlah aku tunjuk korang aku share screen lagi ni. Ini KLSC menukan. Ni KLSC screener. Dah Laura. Tu tak payah tengok. Ini aku contoh Top Glove KLSC screener. So korang nak analisis, ni tekan technical chatting. Untuk KLSC screener ni, korang tekan technical chatting. Okay. Dia akan keluar dekat benda yang sama juga. Trading view kan dia guna? Dia guna trading view. Sebab trading view ni memang nombor satu lah. Kau cari dekat bursa, memang orang guna trading view. Orang trade dekat bursa memang orang guna trading view. Satu dunia guna trading view. Kau lari kat mana pun memang trading view kau yang jumpa. Apa yang korang macam yang member-member korang yang ni dia bagi tu, dia sebenarnya betul lah. Cuma yang dia tak ada bagi untuk intraday, dia bagi untuk swinger. Kalau bagi untuk projek kita, tak cukup masa. Dia bagi sebulan ke atas je. Sedangkan satu candlestick ni, aku lupa nak tunjuk kan. Satu candlestick ni, ini aku tunjuk ke korang. Ini aku tunjuk ke korang 4 hours, 4 jam. Ini 4 jam. Maksudnya satu candle ni bersama dengan 4 jam. Tapi kalau aku buka ni 4 jam, aku tukar ke 1 hari, 1 day, macam ni lah bentuk dia. Maksudnya satu candle ni bersama dengan 1 hari. Kalau aku buka dalam 1 bulan, macam ni lah. Trading KLSC screener akan tunjuk macam ni. Korang nak tunggu dia tukar stick kat sini, mau berbulan-bulan korang tunggu. Mau 2 bulan, 3 bulan baru sampai ke oversold, baru korang beli. Puan dah minta projek kita. Sebab tu aku
galakkan guna TradingView. Tapi analisis screen ni. Faham. Korang lari kat mana tu? Memang korang akan jumpa TradingView. Relax betul aku tu. Baru sedar. Malah nak cakap. Itu aku banyak kali tu cuba nak cakap tapi tak sampai-sampai. Tak apa, Kimi nanti awak tengok balik recording dia. Attender jangan lupa isi. Baik Miss. So sekarang ni akaun siapa nak guna ni? Akaun show ke? Atau korang buat akaun baru lah ke apa ke? Ain kau jangan senyum Ain. Kau dah faham belum? Bodoh. Kau jadi Ain rugby apa kau tahu? Kau dah lag senyap maaf. Woi. Akaun mana aku tak kisah sebab aku ada 2 email. Okay, guna kau punya. Tak. Tapi kalau dekat PC atau laptop korang guna kat Google. Lagi TradingView kat Google. Tapi kalau tablet atau telefon korang download apps dia. PC atau laptop korang search TradingView. Baik ke? Korang sign in. Ni dia punya harga. Sekejap ni. TradingView. Ini $89 ni setahun. Korang tekan monthly. Monthly-nya $14. $15 lah. So premium RM6 lah. Sebab inilah 5 indicator Only RM60 saja mah. Tapi kalau premium tu sama je kan? Function kan? Aku tak sempat tengok tu. Premium 25 indicator dalam satu chart. Kau nak buat apa gila 25 indicator? Kalau tak ada berapa banyak. Kalau setahun tadi ada berapa? Setahun $89, kalau ini $359 setahun. Sama, 25 indikator. Tak ada special apa pun. Semua dia setahun je kan. Cuma bayar setahun terus lah, automatic setahun terus. Tu je. Tapi kita nak pakai kejap je pun. Guna pro je lah. Lepas tu dia ada tunjuk sini, free trial. Korang tu lah, free trial. Lepas tu bila korang dah masuk, bayar guna PayPal. Lepas tu pastikan PayPal korang ada yang connect dengan account. Kalau macam aku connect dengan BigPay. Kalau korang ada Touch and Go, pastikan Touch and Go lah. Ada Touch and Go guna kad bank ke. Tapi kalau aku bayar dekat 7E boleh kan? Bayar guna 7E, ini dia minta automatic potong. Jadi kalau dah macam tu, dia tak potong apa-apa. Tak silap aku dia tak potong apa-apa pun dari akaun bank korang. Tapi habis projek, korang terus cancel subscription dia. Subscribe lah. Korang cancel terus. Kalau dah cancel, kalau korang biar, nanti duit korang dia ambil lah RM60 sebulan. Koyak Mat, RM60 Mat. Lagi makan tu, RM60. Kalau aku memang tiap bulan aku bayar. Tiap hari aku guna. Tak ada guna. Okay, apa yang korang tak faham? Tu je lah aku pesan. Indikator bukan 100% dia betul. Dia macam vaksin ke 80-90%. Macam tu lah. Keberkesanan dia. Kita hanya mampu merancang. Dah lag tu diam je. Allah yang satu. Allah yang satu Ya Allah. Wah. Apa? Bantai yang dah lah lag. Dah lain kampung. Lain kampung. Dengar tu. Kau dengar tu. Dengar ke? Tukarlah line. Sebab tu sementara waktu. Bukan tukar line tu, tukar kampung. Itu je korang faham. Ada yang korang tak faham? Kalau jual beli macam mana jual nak beli tu korang tahu kan? Kita tanya balik. Buat masa ni sebab storage otak ni macam sikit je. Nanti kita tanya balik.
kalau tanya aku pasal summary report semua tu, tu tanya Riz je. Tanya Riz ke tanya Amira. Introduction nak buat, itu Riz yang buat. Siap aku. bos. Nanti kita tanya dia yang bahasa tu. Aku tolong analisiskan dia orang punya je. Faham. So Musa faham ke? Dia orang dah kelas ketiga. Bawa faham. Kimi yang capek ke. Bawa faham macam laka. Itu perkara biasa ya. Ain ni buat faham tu. Aku faham sikit Ada lah. mention ke? Tolong yang duduk kampung jangan campur. Tolong jangan rakam. Minta maaf semua. Sedih. Budak-budak broken jangan campur Aku rasa macam aku budak-budak broken diproken jangan lah. campur. Tidur lagi ni, mana tahu esok taken. Weh, jangan tu. Dalam mimpi. So record, macam mana nak record ni apa? Save? Maksudnya save masuk dalam laptop? Ni. Kau kena tunggu kita orang semua leave. Lepas tu kau leave lah. Lepas tu dah record tu. Kau tekan je lah. Lepas tu kau download dekat. Okay. Tak payah tunggu live pun tak apa. Dia boleh off record sendiri. Kau boleh, macam mana? Kalau aku contoh aku minta off record. Taklah. Kau yang buat. Mana boleh je aku boleh start recording. Stop recording lah. Selamat tidur kekasih gelapku.